Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Dan dikasihi Tuan Imam, sekalian pegawai dan tuan kuasa masjid, tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat kita pada malam ini ayat 93 daripada surah Yusuf dalam muka surat 246. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhabu biqamisi hadza, pergilah kamu semua, yakni pulanglah, pulanglah kamu semua kepada ayah kita, biqamisi hadza, dengan membawa bajuku ini. Ini adalah saranan Nabi Yusuf AS kepada adik-beradik dia ataupun saudara-saudaranya setelah mereka dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan setelah mereka semua berbaik-baik kembali. Pergilah kamu semua dengan bawa pulang bajuku ini, fa'alquhu, lalu fa'alquhu ala wajhi, letakkanlah bajuku ini pada wajah abi, pada wajah ayahku, yang ayah kita. Ya'ti basiran, nanti dia akan kembali dapat melihat. Dalam ayat sebelum ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Yaqub alaihissalam oleh kerana bersedih sehingga dia pandangan menjadi kabur. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in, dan kamu semua bawalah kepadaku ahli keluarga kamu semua sekalian. Dari Nabi Yusuf AS yang pada ketika itu telah pun menjawat jawatan menteri ataupun Perdana Menteri di Mesir, dia menjemput semua ahli keluarganya, iaitu ahli keluarga Yaqub, Nabi Yaqub AS di Palestin. Dia menjemput mereka untuk tinggal di Mesir, kerana Mesir lebih selamat pada ketika itu yang dilanda dengan kemarau, dan lebih selamat, lebih selamat daripada kesan kemarau hasil daripada polisi pertanian dan ekonomi yang dilaksanakan oleh Nabi Yusuf AS dengan ilham daripada Allah melalui mimpi raja. Walamma fasalatil air, dan ketika telah keluar kafilah dari Mesir, mana kafilah yang disertai oleh saudara-saudara Nabi Yusuf AS, tak kala mereka keluar daripada Mesir, meninggalkan Mesir, qala abuhum, berkatalah bapa mereka, yakni Yaqub AS yang berada di Palestin, inni la ajidu riha Yusuf, sesungguhnya aku sungguh terbau akan bau Yusuf. Jadi Mesir dengan Palestin lebih kurang 10 marhalah
lebih kurang dalam 400 km, lebih kurang dalam 10 hari perjalanan. 10 hari perjalanan, satu hari perjalanan lebih kurang 45 km, 40 hingga 45 km. Jadi sejauh itu dia sudah pun mencium bau Nabi Yusuf AS. Ini disebut oleh Allah dalam ayat ini, laula tufannidun, dan jika tidak kamu semua menyangka aku sudah nyanyuk, tentulah kamu akan percaya. Bila dia sebut begitu, maka mereka kata ayah kita ni dah nyanyuk, ataupun apa ni, Yaqub ni dah nyanyuk. Macam mana dia boleh kata dia bau, dia mencium bau Yusuf, padahal Nabi Yusuf AS tak tahu ke mana lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, itu di antara apa yang Allah Ta'ala nak berikanlah. Dan dia masuk dalam perkara yang luar biasa begini ni, sama ada dia berupa mukjizat. Kalau sekiranya disandarkan kepada Nabi, perkara yang luar biasa, dan jika disandarkan kepada awliya Allah, perkara yang luar biasa disebut dengan karamah. Dan di sana kena berhati-hati juga, ada perkara yang luar biasa yang berupa sihir, yang berupa sihir. Qalu tallahi, mereka berkata, tallahi, demi Allah, innaka, sesungguhnya kamu, lafi dhalalikal qadim, sesungguhnya berada dalam kekeliruan yang dahulu, yang lama. Yang maknanya kamu ni ulang balik kekeliruan yang lama, iaitu kamu suka bersembang dan perkara-perkara yang kami tak faham, dengan sebab cinta kamu kepada Yusuf, dengan sebab cinta kamu kepada Yusuf AS. Jadi sebagaimana Nabi Yaqub sebut tadi lah, kalau kamu tidak menyangka aku ni sudah nyanyuk, nescaya kamu akan percaya yang bahawasanya Yusuf ni akan pulang, ataupun Yusuf masih hidup, kerana aku mencium bau dia. Padahal baju yang dibawa pulang oleh anak-anak dia yang diberi oleh Nabi Yusuf AS itu baru saja berlepas daripada Mesir, dalam jarak beratus kilometer, tapi dia sudah mencium bau. Maknanya Allah Ta'ala beritahu kat dia bahawasanya memang jelas, tanpa perlu diragui lagi, bahawasanya anak kamu Yusuf ini masih hidup. Maknanya kamu akan bertemu dengan dia. Jadi itulah juga dalam muslihat baju Nabi Yusuf bagi itu, bila disapu pada muka Nabi Yaqub AS, ayah dia itu, maka mata yang kelabu, mata yang tidak nampak itu akan kembali nampak. Itu juga mungkin sebahagian daripada mukjizat Nabi Yusuf AS. Jadi tuan-tuan tak payah cari baju siapa-siapa lah. Kalau mata sakit dia apa, pergi jumpa doktor. Dia tak payah, kadang-kadang dia jadi khurafat. Jadi sebab tu tambah-tambah orang Melayu ni dia banyak dia panggil kepercayaan. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan lagi, falamma ja'al bashir, maka ketika datang pembawa khabar, berita gembira, iaitu yang membawa khabar bahwasanya Nabi Yusuf AS masih hidup, dan juga membawa bersama dengan baju Nabi Yusuf AS, alqahu, dia pun, mana orang yang bawa khabar itu, yang membawa pulang berita bahawa Nabi Yusuf AS masih hidup, dan ini baju dia bagi baju ini untuk kami sapukan kepada muka kamu, wahai ayah. Jadi alqahu ala wajhi, dia pun meletakkan baju itu pada mukanya dan muka Nabi Yaqub AS. Fatanda basira, maka dia kembali dapat melihat. Sebagian mufassir berkata
Al-Bashir ini yang bawa khabar gembira, yang bawa pulang baju Nabi Yusuf AS ini, iaitulah Yahuza, abang yang sulung. Dia yang bawa, sebagai nak menebus, dia panggil dosa silam dia. Kerana dulu dialah juga yang bawa berita, bawa baju Nabi Yusuf AS yang berlumuran darah palsu, dan beritahu kepada ayah, wahai ayah, adik kami Yusuf telah diterkam oleh serigala, yang mati, diterkam oleh serigala. Ini bukti dia, baju berlumuran dengan darah Yusuf. Jadi itu kesalahan dia dulu, dan dia bawa baju Nabi Yusuf AS dan untuk menipu ayah dia. Sekarang ni dia bawa juga dan baju Nabi Yusuf AS, tapi untuk menyampaikan khabar gembira bahwasanya mana khabar yang sebenar, bahawa Nabi Yusuf masih hidup. Dan dengan baju ini juga Allah Subhanahu Wa Taala akan mengizinkan untuk kamu melihat kembali. Qala alam aqul lakum, maka pada saat itu Nabi Yaqub pun berkata, alam aqul lakum, tidakkah aku telah berkata kepada kamu semua, inni a'lamu minallah ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui daripada Allah apa yang tidak kamu semua ketahui. Jadi aku dah beritahu dah banyak kali bahwasanya Yusuf masih hidup. Ada Yusuf begitulah, tapi kamu semua kata aku nyanyuk lah, aku ni cakap tak ketahuan, kerana terlalu kasih pada Yusuf. Kamu semua duk ulang-ulang kata tak payah ingat dah Yusuf. Yusuf dah mati, Yusuf dah meninggal. Tapi aku tahu apa yang kamu tidak ketahui. Jadi tuan-tuan sekalian, mungkin sejak daripada awal lagi Nabi Yaqub AS dia tahu bahawa Nabi Yusuf AS ini masih hidup. Bahkan berdasarkan kepada mimpi Nabi Yusuf AS ketika dia kecil pun, di awal surah dia beritahu bahawasanya, wahai ayah, saya semalam bermimpi, dalam mimpi saya itu matahari, bulan dan juga 11 bintang sujud kepada saya. Itu waktu dia kecil lagi. Waktu dia kecil. Dan Nabi Yaqub AS kata dekat dia, ya, mimpi kamu ini isyarat dia bahwasanya kamu ni akan mencapai kemuliaan yang paling tinggi dan mengalahkan keluarga kita, termasuk mengalahkan dia sendiri, Nabi Yaqub AS, mesti martabat dia. Kerana sujud ini memberi makna hormat. Tapi kamu jangan beritahu kepada saudara abang-abang kamu, nanti mereka iri hati. Dalam keadaan Nabi Yusuf AS menerima nasihat, mengikuti nasihat ayah dia Nabi Yaqub tu, dia tak cerita, tapi iri hati tetap berlaku, sehingga akan mereka mengadakan perancangan konspirasi dan sebagainya, menjauhkan Nabi Yusuf AS daripada perhatian, pandangan ayah mereka. Jadi Nabi Yaqub AS, sebab mimpi Nabi ini dia adalah wahyu daripada Allah. Jadi sudah tentu Nabi Yusuf AS, anak dia ini tak akan mati, melainkan akan mencapai martabat itu. Setelah mencapai martabat tersebut, dan sememang itulah di hujung surah ini kita akan melihat doa Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf kata kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau dah bagi semua kelebihan kepadaku. Maka dia pun tahulah bahwasanya sudah sampai usia untuk meninggal. Maknanya Allah Ta'ala waktu dia kecil, dia dah mimpi. Mimpi itu menggambarkan dia masa depan nanti dia akan mencapai kemuncak kegemilangan. Bila dia capai itu, maknanya dia umur dia habislah. Rasulullah SAW sendiri pun sama juga. Bila Allah Ta'ala turun ayat yang menyatakan bahawasanya dia akan mencapai kemenangan, orang akan masuk Islam beramai-ramai, itu isyarat ayat itu, isyarat bahawasanya dia pun tak lama. Dia pun tidak akan lama berada di atas muka dunia ini. Jadi sebab itu Nabi Yaqub AS dia sentiasa sebut pada anak-anak dia, adik kamu tak mati, adik kamu masih ada, cuma tak tahu di mana. Jadi sebab itu seorang Nabi sendiri pun, walaupun dia tahu, tapi akan ada juga benda yang dia tidak tahu, melainkan apabila Allah Ta'ala mendedahkan, iaitu perkara yang gaib. Perkara yang gaib, hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Qalu, mereka berkata,
yakni saudara-saudara Nabi Yusuf AS yang terlibat mengadakan konspirasi, mengadakan rancangan jahat sehingga Nabi Yusuf AS terusir, dizalimi dan sebagainya. Maka mereka pun pada saat itu sedar akan kesalahan mereka, maka mereka pun berkata, ya abana, wahai ayah kami, ya abana astaghfir lana dzunubana, mintalah keampunan, minta ampunlah kepada Allah, lana untuk kami, mintalah keampunan Allah untuk kami, dzunubana bagi dosa-dosa yang telah kami lakukan, inna kunna khati'in, sesungguhnya kami benar-benar adalah orang yang bersalah. Jadi penyesalan yang sebab dalam hadis yang disebutkan bahawasanya an-nadmu taubatun, yang penyesalan itu adalah tanda taubat. Penyesalan itu adalah tanda taubat. Di sini mereka menyesal dan mereka minta supaya Nabi Yaqub AS, kerana seorang Nabi ini doanya adalah mustajab, dan istighfar ini dia sebahagian daripada doa, iaitu doa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus memberi isyarat kepada kita bahawasanya kita boleh minta ampun untuk orang lain, dan ini sepakat para ulama termasuk orang yang dah mati. Kita minta ampun untuk ayah kita, untuk mak kita yang dah meninggal dan sebagainya. Sepakat para ulama di antara amalan-amalan yang orang hidup boleh lakukan untuk orang yang telah mati yang tidak ada khilaf di kalangan ulama, iaitulah doa, istighfar, sedekah, sembahyang jenazah, kemudian puasa. Dalam satu hadis menyebutkan barang siapa yang mati dengan meninggalkan puasa, tidaklah berpuasa untuknya keluarganya ataupun mereka bayar fidyah. Jadi boleh pilih, nak puasa boleh, nak fidyah pun boleh. Tapi rasa puasa sendiri pun segan kita puasa sendiri pun tunggu Ramadan. Tunggu Ramadan kalau nak puasa untuk orang lain berjadak lah. Jadi banyak fidyah lah, kita bayar fidyah. Jadi tuan-tuan sekalian, tolonglah orang dah meninggal, kalau kita tahu bahasanya dia waktu hidup dulu ada puasa yang dia tinggalkan, selesaikan fidyah dia. Dan fidyah ini tuan-tuan sekalian, dia hutang dengan Allah, mesti diambil daripada harta si mati sebelum faraid. Ramai orang dia terlepas pandang yang ini. Dia faraid, bila ayah dia meninggal, dia duk kira nak faraid, dia tak tanya langsung ayah dia ni ada hutang ke tidak. Faraid ini tuan-tuan sekalian, dia nombor 4 last sekali. Harta si mati ni yang pertama sekali diambil untuk menguruskan jenazah dia. Tapi sekarang ni orang tak ambil dah kerana ada khairat kematian. Yang keduanya, diambil daripada harta si mati untuk menyelesaikan hutang-hutang dia. Hutang dengan Allah dan hutang dengan manusia. Hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Yang ketiga, ditolak wasiat. Wasiat sekadar 1/3 saja, tak boleh lebih. Sekadar 1/3 daripada harta. Kalau si mati wasiat lebih pun, dia setakat 1/3 saja. Yang lebih daripada itu hendaklah diminta izin daripada waris. Dan yang keempat barulah faraid, dibagi dipanggil kepada ahli-ahli waris. Tapi yang berlaku kadang-kadang dia pergi mengadap wajah tanah ni si mati ni ada hutang juga, cepat-cepat kadang tak ada, bagi faraid dan sekalian. Rupa-rupanya ada hutang. Bila ada hutang timbul, semua pihak senyap. Si mati sudah terlepas sebab dia meninggalkan harta. Dia sudah bebas sebab dia meninggalkan harta. Jadi waris-waris itu dia makan hak orang lain. Dia makan hak orang lain. Jadi beringatlah tuan-tuan sekalian, dalam satu maknanya itu jangan terlepas pandanglah. Kemudian qala Nabi Yaqub AS, itu perkara-perkara yang tak ada khilaf. Buatlah tuan-tuan sekalian untuk ayah wakaf, tak ada khilaf. Teringat pada mak ayah kita wakaf untuk mereka, niat untuk mereka pun tak ada khilaf.
Yang ada khilaf di kalangan ulama ini, ada ulama kata sampai dan ada ulama yang kata tak sampai, iaitu bacaan Quran untuk si mati. Kita berzikir untuk si mati. Imam Abu Hanifah kata sampai. Imam Abu Hanifah kata sampai. Dikiaskan kepada ibadat-ibadat tadi. Kalaulah Nabi kata haji sampai, haji pun tidak ada khilaf juga. Sebab tu adanya dia panggil badal haji dia panggil. Kemudian sedekah sampai, kemudian ibadat-ibadat lain sampai. Jadi tak ada sebab kita baca Quran untuk si mati, kita berselawat dan hadiah untuk si mati dan sebagainya tak sampai, baik juga benda itu. Tapi sebagian ulama kata ibadat ini tak boleh kias. Kita kena tanya, tengok Nabi buat ke tak buat. Nabi kata sampai ke tak sampai. Jadi kita buat yang Nabi kata sampai saja. Kita buat yang Nabi kata sampai saja, yang kita sebut tadilah. Nabi tak pernah sebut kata baca Quran untuk si mati. Nabi tak pernah sebut kata macam kita dalam masyarakat Melayu ini tahlil untuk si mati. Boleh pun ada juga, sebelah-sebelah sana ada lagi. Jadi itu khilaf. Tuan-tuan fahamlah mana masalah khilaf. Imam Abu Hanifah kata sampai, Imam Syafi'i kata tak sampai. Tapi ulama-ulama mutaakhirin, dia di sini dia tak ikut Imam Syafi'i, tapi dia ikut Imam Abu Hanifah. Mana Imam Nawawi, Imam Suyuti, Imam Khatib Asy-Syurbini, mutaakhirin, dia juga ulama-ulama mazhab Syafi'i tanah Melayu. Dia ikut Imam Abu Hanifah dalam masalah ini. Imam Ibn Taymiyah pun kata sampai juga. Cuma masalahnya adalah buat seorang-seorang, bukan buat ramai-ramai. Buat seorang-seorang. Sampai ikut Imam Ibn Taymiyah. Dia pun cenderung pada Imam Abu Hanifah, mana sampai. Boleh kita baca Quran untuk si mati. Boleh kita makna beristighfar untuk si mati. Boleh kita selawat hadiah untuk si mati. Tapi buat seorang-seorang, bukan buat majlis ramai-ramai. Dan ulama-ulama mana khilaf, apa ni khilaf. Kita cerita tu terang supaya tuan-tuan makna tahu. Dan kata maknanya begitulah hukum je. Kemudian bila anak-anak dia yang terlibat, 10 orang lah yang terlibat, mereka pakat buang Nabi Yusuf AS dalam telaga sehingga Nabi Yusuf AS orang kata apa, menjadi hamba selepas itu. Menjadi hamba, dibawa ke Mesir, menjadi hamba, ditemui oleh kafilah dagang dalam telaga. Bila mereka nak ambil air dalam telaga itu, rupa-rupanya ada budak bawah. Mereka pun ambil dia dan mereka bawa ke Mesir, dijual kepada Perdana Menteri Mesir pada ketika itu, Al-Aziz. Jadi panjanglah, kita dah cerita dah, kita tak mau ulang balik. Kita ulang sikit saja supaya tuan-tuan boleh sambung balik itu. Jadi mereka pun sedarlah bahwasanya mereka dah buat kesalahan yang sangat besar. Jadi mereka minta, wahai ayah kami, minta ampunlah untuk kami. Mintalah untuk kami keampunan Allah bagi dosa-dosa kami, dan kami mengakui bahwasanya kami telah melakukan kesilapan. Qala, Nabi Yaqub AS menjawab, Saufa astaghfiru lakum rabbi. Aku akan minta ampun untuk kamu kepada Tuhanku. Jadi tuan-tuan sekalian, kenapa Nabi Yaqub AS tak minta ampun Allah tu? Dia kata saufa astaghfiru lakum rabbi. Saufa ini kata ulama dia ada sa'astaghfiru lakum, saufa astaghfiru lakum. Kalau dia nak buat la, dia maknanya aku akan minta ampun sekarang dia untuk kamu. Kalau dia guna saufa akan, kalau dia guna sa'astaghfiru akan dekat, mungkin saat lagi, sejam lagi, 2 jam lagi kalau guna sa. Tapi kalau dia kata saufa, agak jauh, nanti, tak apa, nanti aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah mengampunkan kamu. Jadi ulama membahaskan kenapa dia tak minta ampun Allah itu, tapi dia sebut saufa astaghfir lakum rabbi. Dalam satu tafsir menyatakan bahawa dia menangguh sehingga ke waktu sahur.
Dia menangguh kerana waktu sahur ni adalah waktu sebelum solat subuh, adalah waktu yang paling mustajab untuk minta ampun kepada Allah. Jadi kita pun tuan-tuan sekalian ada dosa dan sebagainya. Bila tuan-tuan umpan qiyamul lail, jadi jangan terus jumpa dengan subuh. Makna kena ada transit selepasnya malam tu, kemudian salat witir setengah jam, sejam ke setengah jam sebelum subuh itu dipanggil waktu sahur. Waktu itu adalah waktu yang terbaik untuk istighfar. Waktu itu adalah waktu istighfar. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Dhariyat ayat 18 dalam mushaf ini, muka surat 521. Allah Ta'ala menyebutkan di sana, kata Allah tentang orang bertakwa, inna lil muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguhnya orang yang bertakwa, mereka akan berada dalam taman-taman syurga dan juga mata air dalam syurga. Kemudian Allah Ta'ala sebut orang bertakwa itu siapa dia? Di antaranya kata Allah, wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur, pada waktu sahur iaitu hujung malam sebelum subuh, hum yastaghfirun, mereka yang orang bertakwa mereka akan minta ampun kepada Allah. Jadi Nabi Yaqub AS ni, kata ulama dalam tafsir, dia kata saufa astaghfir lakum rabbi, aku akan minta ampun untuk kamu. Iaitu dia ajak bila tiba waktu sahur, waktu saat yang paling baik untuk minta ampun. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia ini Allah, dialah yang maha pengampun bagi hamba-hambanya yang minta ampun. Ar-Rahim, lagi maha pengasih kepada hamba-hamba yang beriman. Jadi tuan-tuan sekalian, salah besar mana sekalipun, pintu keampunan tetap terbuka. Pintu keampunan tetap dibuka oleh Allah Ta'ala. Falamma dakhalu ala Yusuf, maka ketika mereka semua masuk kepada Yusuf, ini Allah Ta'ala cerita lah. Sebab Nabi Yusuf jemput semua, mereka pun Nabi Yaqub, isteri dia, kemudian anak-anak dia, semua sekali, keluarga semua sekali, tuan-tuan sekalian, yang lebih kurang dalam tafsir sebut dalam 80 orang. Dalam 80 orang semua berpindah ke Mesir. Falamma dakhalu ala Yusuf, maka ketika mereka masuk kepada Yusuf, awa ilaihi abawahi, Nabi Yusuf AS dengan segera menyambut serta memeluk kepada dua ibu bapanya, kepada dua ibu bapanya. Wa qala dukhulu Misra, dan Nabi Yusuf berkata, udkhulu Misra, masuklah kamu semua ke Mesir, insyaallah aminin, dan dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, sebagai orang yang aman damai dalam Mesir. Sebagai ulama kata, adabnya Nabi Yusuf AS ini, dia tak tunggu dia panggil ayah dia masuk dalam istana, dia pergi tunggu di sempadan. Dia pergi tunggu di sempadan. Dia tunggu di sempadan. Dia bila tiba saja dua bapaknya, maka dia memeluk mereka dan dia bersila, jom kita masuk ke dalam negeri Mesir. Udkhulu Misra, masuklah kamu semua ke dalam Mesir ni, kerana dia pada ketika itu dah memegang jawatan tinggi, yang Perdana Menteri dan sistem Mesir. Sebagaimana dalam surah Yusuf ini ada Al-Malik, Raja, dan ada Al-Aziz, iaitu Perdana Menteri. Jadi sistem Mesir ni dah canggih dah. Pada zaman tu pun dah canggih dah. Dan dia ada presiden, dia ada agung. Macam kita ni ada agung, ada Perdana Menteri. Kalau negeri lain macam Indonesia, kalau negeri macam Turki, dia ada presiden, dia ada Perdana Menteri, dia panggil itu. Mesir pun ada Al-Malik, Raja. Yang mimpi itu Raja, yang mimpi itu adalah Raja. Kemudian ada Al-Aziz, satu jawatan lagi yang Allah sebut dalam Quran, yang ditafsirkan dengan Menteri ataupun Perdana Menteri. Wa rafa'a bawahi al-arsy, dan dia mendudukkan. Rafa'a saya maknanya adalah mengangkat. Yakni mengangkat dua ibu bapanya untuk didudukkan di atas al-arsy, singgah sananya.
Dia duduk, maknanya bersama dengan dia lah. Wa kharru lahu sujadan, dan semua mereka merebah kepadanya dengan sujud. Ini mimpi tu, maknanya berlaku mimpi waktu dia kecil dulu, 20 tahun 30 tahun selepas itu. Dan kata ulama, menghormati seseorang dengan sujud ini adalah syariat dulu. Contoh macam Allah Ta'ala suruh malaikat sujud pada Adam. Bukan sujud ibadat itu, sujud hormat dia panggil. Menghormati orang yang ada pangkat, menghormati orang yang lebih soleh, menghormati orang yang utama daripada kita. Dari gitulah juga pada syariat Nabi Yaqub AS, Nabi Yusuf pun masih diizinkan, tapi dimansuhkan dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Syariat Nabi Muhammad SAW dah tak boleh. Jadi rokok dan sujud lillahi ta'ala, untuk Allah Ta'ala sahaja. Yang rokok dan sujud untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Wa qala ya abati, dan pada ketika itulah Nabi Yusuf AS kata pada ayah dia, ya abati, wahai ayah, haza, inilah ta'wilu ru'yaya min qabl, tafsiran mimpiku dulu. Ingat lagi dah ayah, saya pernah cerita dekat ayah dulu waktu saya kecil dulu. Dan inilah saat inilah yang merupakan tafsiran daripada mimpi saya dulu. Qad ja'alaha rabbi haqqan, sesungguhnya telah menjadikannya, yakni mimpi itu, Tuhanku, haqqan, dan sebagai kebenaran, reality depan. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita dah di awal kita buka surah ini, kita dah baca dah hadis Nabi tentang mimpi. Dalam Sahih Al-Bukhari, dalam kitab hadis ini ada satu kitabur ru'a, kitab tentang mimpi. Kerana banyaknya hadis tentang mimpi ini, sehingga kaum ulama himpun dalam satu tajuk dalam kitab-kitab hadis. Tapi kita selalu abaikan. Bagi kita mimpi ini semua mainan tidur. Padahal Nabi SAW menyebutkan ru'ya salasatun, mimpinya ada 3 kata Nabi. Yang pertama ru'ya salihah, mimpi yang baik daripada Allah. Ini macam mimpi Nabi-Nabi ini. Kita sendiri pun Allah Ta'ala bagi mimpi, tapi dah kita buat ta'ati. Yang kedua, mimpi yang buruk daripada syaitan. Dan yang ketiga ini adalah adghasu ahlam, iaitu orang Melayu panggil apa dalam selian, maknanya mamai, gitulah. Mimpi ini dia boleh cerita. Apa yang kita lihat dalam mimpi, dia sama macam kita lihat di alam nyata. Lepas kita bangkit bertidur tu, kita boleh cerita satu-satu, kita jumpa siapa, di mana dan sebagainya. Itu mimpi. Dia sama macam alam nyata. Cuba yang dihadapi oleh ruh kita, tidak melibatkan jasad. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, mimpi yang baik. Mimpi yang baik ni dia ada isyarat, bisyarah. Salah satu ilham yang Allah Ta'ala nak bagi kepada orang yang beriman kepada Allah. Dan mimpi yang buruk daripada syaitan. Dan Nabi mengajar kita, bila kita dapat mimpi yang buruk ini, tuan-tuan sekalian, Nabi mengajar kita, iaitu jangan tafsir. Kalau mimpi yang baik, boleh tafsir, boleh tanya orang yang pandai, apa rasa-rasa apa mimpi ni nak cerita dekat saya. Sebagaimana kisah ini, raja bermimpi dan Nabi Yusuf AS mentafsirkan. Tapi masalahnya dalam masyarakat kita orang Melayu ni, dia tak ada orang yang pandai tafsir mimpi. Hak banyaknya hak berbuat pandai. Orang Melayu ni dia dua bahasa, pandai lain, memandai-mandai lain pula. Takut kita jumpa tu hak mandai-mandai, dia tak tahu pun, tapi dia tafsir begitu. Tapi yang jelasnya tuan-tuan sekalian, kalau mimpi yang buruk, Nabi pesan dekat kita, jangan cerita dekat siapa-siapa. Cukup dengan kamu ludah sebelah kiri, minta lindung dengan Allah, la tadurruhu, mimpi itu tak akan memudaratkan dia. Mana orang mimpi itu. Kerana mimpi yang buruk ini, dia terawal-awal dia seumpama berada
di burung yang terbang, bila ditafsirkan saja dia akan jatuh. Dia akan berlaku sebagaimana ditafsir. Sebagai contoh, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tidak mimpi jatuh gaul, jatuh bangunan. Esok ni tuan-tuan sekalian, kita pun cerita dekat orang lain, cerita dekat orang lain, kat kawan kita, semalam saya mimpi sekian-sekian. Alamat apa mimpi ni? Dia kata alamat dia kamu akan jatuh bankrupt. Tunggulah tuan-tuan sekalian, mungkin lepas tu bankrupt, tunggulah. Jadi sekarang ni, mimpi yang buruk ni kita tanya, kita nak ke jatuh gaung tu? Apa saya tafsiran? Jawapannya tak nak. Tak nak, tak boleh cerita dekat orang. Jadi bukan saja mimpi, semua benda yang lain, benda buruk tak payah cerita. Kalau nak cerita, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, sembang-sembangkanlah, cerita-ceritakanlah. Tapi kita dalam Facebook ni, kita suka cerita benda tak baik. Orang ni gini, orang ni gini dan sebagainya. Benda tak baik ini simpan bawah tikar, bawah kapet. Tak payah buka. Sebab kita sendiri pun, kalau kita buat benda tak baik, kita mau ke orang cerita? Kita tak mau. Habis pasal apa kita cerita pasal buruk orang pasal? Jadi kita dah tak adil. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, tengok orang buat baik nak cerita, silakan cerita. Tapi buruk orang lain tuan-tuan sekalian, kalau perlu cerita sekalipun, kod-kod tak boleh ustaz. Kalau tak cerita nanti orang lain terkena. Jadi cerita kepada orang yang berkenaan saja. Pergi cerita kat polis, buat laporan polis. Ni duk cerita gini-gini, kawan tu gini-gini. Kita tanya, buat laporan polis ke tak? Tak pun. Habis cerita buat apa? Sonok. Sonok cerita pasal buruk orang lain. Jadi tuan-tuan sekalian, dia satu buruk, dia buat satu buruk, tapi tuan-tuan cerita dekat 10 orang. Mana tuan-tuan dah buat kesalahan 10 mengumpat ni kan. Dan tuan-tuan jadi teruk daripada dia lagi. Dan dia buat kesalahan satu, tapi tuan-tuan dah buat kesalahan banyak. Jadi sebab itu tuan-tuan, bukan tak boleh. Boleh, kata ulama Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, dia kata ada 8 kes boleh mengumpat. Tapi kena ingat, hukum asal mengumpat haram. Tapi kalau ada dalam kes 8 ini, boleh. Nak tanya hati, betulkah kita nak cerita keburukan itu kerana sebab perlu cerita, termasuk 8, ataupun sonok-sonok saja, sonok-sonok sembang keburukan orang lain. Kalau hati kita kata, rupanya bukan perlu sangat pun sonok sembang, okay, stop, tak payah. Tapi kalau hati kita kata kena cerita, kalau tak cerita nanti ada orang terkena, tak apa, boleh cerita. Salah satu daripada dibenarkan oleh syarak untuk kita mencerita keburukan orang lain ini, untuk mengelak orang lain daripada terkena ataupun terjangkit dengan kejahatan dia. Dia dah main tipu kita, dia jual barang tak ori, kita dah kena tipu dah. Yang tu boleh. Sebab kita duk dengar kata dia duk berjalan lagi, duk berjalan antar kampung, tuan-tuan boleh cerita dekat orang lain. Ni kalau nanti kalau ada ni, dia sekian-sekian orang ni begini-begini, dia jual barang sekian-sekian, berhati-hati saya dah terkena lah. Yang tu boleh tuan-tuan sekalian. Sebab dia tu, kejahatan tu dia berkait dengan orang lain. Kemudian Allah Ta'ala telah menjadikan mimpi itu sebagai realiti. Wa qad ahsana bi, dan sesungguhnya